رمضان 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 يا حبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muslimin dan muslimat sekalian, bertemu kita lagi dalam bicara Ramadan bagi tahun ini. Pada kelapangan yang dahulu, saya telah berbicara berkenaan dengan puasa sebagai satu kurniaan dari Tuhan yang Maha Pemurah. Pada ruangan ini saya ingin mengajak diri saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk melihat kepada satu topik yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan kemuliaan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-70 yang bermaksud sesungguhnya kami muliakan keturunan Adam itu dan kami telah memberikan mereka penguasaan pada daratan dan juga lautan, dan kami berikan rezeki kepada mereka dengan rezeki-rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka itu berbanding dengan makhluk yang lain dengan kelebihan yang sangat banyak. Berdasarkan kepada ayat ini, dapatlah kita faham bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengiktiraf bahawa manusia ini adalah satu makhluk yang mulia berbanding dengan makhluk-makhluk lain yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam maklumat yang sampai kepada kita, di antara makhluk-makhluk Allah yang dinyatakan oleh Allah secara jelas, iaitu antaranya adalah para malaikat, para iblis, syaitan, jin, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Manakala kita meyakini bahawa terdapat banyak lagi makhluk-makhluk Allah yang mungkin kita tidak dapat melihatnya ataupun yang kita tidak mengetahuinya, sedang Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahuinya. Namun apa yang ingin saya angkatkan dalam tema tajuk pada kali ini adalah manusia dimuliakan oleh Allah, dan dalam masa yang sama manusia ini menjawat jawatan khalifah. Ya, mungkin dengan jawatan khalifah ini kita menjadi lebih mulia berbanding dengan makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Tetapi awas, kita harus ingat dan sedar, dan kita kena sentiasa berwaspada selalu. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita nafsu, dan Allah juga menyatakan bahawa kehidupan manusia di dunia ini merupakan suatu kehidupan ujian. Kita diuji oleh Allah dengan nafsu yang ada pada diri kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dengan seindah-indah dan sebaik-baik ciptaan, dan kemudian daripada itu manusia itu akan diturunkan darjatnya dan tarafnya kepada satu keadaan yang sangat hina. Berdasarkan kepada dua ayat Al-Quran ini, kita wajar untuk berwaspada bahawa manusia yang dimuliakan oleh Allah ini boleh menjadi hina pada suatu keadaan yang sangat hina. Apakah sebab manusia boleh menjadi hina? Antaranya adalah kerana nafsu. Sekiranya nafsu yang ada pada diri manusia ini tidak dijinakkan, maka nafsu ini akan membawa manusia bertukar kepada suatu sifat luar daripada peri kemanusiaan, iaitu sifat kebinatangan. Sebab itulah, di atas tanda kasih dan sayang Allah kepada hambanya, Allah kurniakan puasa. Puasa, tujuan ataupun hikmah yang sangat besar daripada puasa itu ialah untuk menjinakkan nafsu. Kita juga daripada lama kita telah mendapat maklumat, dan juga kita telah menerima riwayat-riwayat yang terdahulu bahawa ketika Allah menciptakan nafsu, kan, setelah selesai sempurnanya penciptaan nafsu, lalu Allah bertanya, siapakah engkau? Maka nafsu menjawab, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Kemudian Allah
mengazab nafsu itu berkali-kali di dalam api neraka, kemudian dikeluarkan daripada api neraka, lalu ditanya siapa engkau, maka nafsu tetap menjawab aku adalah aku, engkau adalah engkau. Kemudian Allah telah mengazab nafsu itu dengan kelaparan. Setelah nafsu itu merasai keperitan kelaparan, lalu Allah Ta'ala bertanya kepada nafsu siapa engkau, maka nafsu itu menjawab aku adalah aku, engkau adalah Tuhan. Dalam pengkesahan ini kita dapat faham dengan mudah dan jelas bahawa nafsu dapat mengenali Tuhannya melalui kelaparan. Sebab itulah saya nyatakan pada kelapangan yang dahulu bahawa puasa ini bukan satu perintah untuk menyusahkan, tetapi ia adalah suatu perintah kerana kasihnya Allah kepada kita, yang mana tujuan diberikan puasa kepada hamba-hambanya supaya hamba-hambanya dapat menjinakkan nafsu. Dan di akhir daripada ujian manusia di dunia ini, apabila ia mendekati ajalnya ataupun apabila dia akan mendekati pada usia kematiannya, maka di saat itu ujian akan berakhir dan firman Allah Subhanahu wa taala merujuk pada keadaan ajal ini adalah ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang telah tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan Tuhanmu redha padamu dan kamu redha pada Tuhanmu. Muslimin dan muslimat sekalian, jelaslah kepada kita ayat ini menunjukkan bahawa Allah kurniakan puasa kepada kita umat Islam adalah untuk kita menjinakkan nafsu, dan akhirnya kalaulah kita berjaya menjinakkan nafsu ini, kita akan mempersembahkan nafsu ini kepada Allah, bahawa nafsu ini telah kita jinakkan dia, dan kita akan menunggu apakah kurniaan-kurniaan Allah kepada kita hasil daripada kejayaan dalam menjinakkan nafsu ini. Muslim dan muslimat sekalian, saya ingin berundur diri dahulu bagi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya daripada apa yang kita bincangkan ini. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.